Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nasional 8 edisi 30 April, paparan-paparan utama malam ini. Kastam tangguh arahan jual kad prabayar pada harga asal. Pesalah trafik diberi tempoh 2 minggu selesai saman tertunggak. 6 lagi individu dihadap ke mahkamah terlibat aktiviti keganasan. Untuk paparan lanjut, terus setia bersama saya, Wal Hukuman Muhammad Fisol dan Nur Syikan Abdul Rahman dalam Nasional 8. Nasional 8 kami mulakan dengan isu GST, kad prabayar. Kastam Diraja Malaysia menangguhkan arahan kepada syarikat telekomunikasi untuk mengekalkan harga asal perkhidmatan kad prabayar yang dijadualkan berkuat kuasa esok. Ketua Pengarah Kastam, Datuk Seri Khazali Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan ia selaras dengan pengumuman Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bahawa kajian mengenai layanan GST ke atas perkhidmatan kad prabayar masih dijalankan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi. Semalam dalam satu sidang media, beliau mengumumkan bahawa mulai 1 Mei, harga kad prabayar telefon perlu kembali kepada harga asal iaitu seperti sebelum pelaksanaan GST. Mengulas perkara sama, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik yakin isu kad prabayar mampu diselesaikan. SKMM bersedia menjalin kerjasama dengan Kastam untuk mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengelak kekeliruan dalam kalangan pengguna telco. Tempoh yang singkat untuk mengubah sistem konfigurasi kad prabayar tambahan selepas cukai barang dan perkhidmatan GST dilihat sukar dan melibatkan kos yang tinggi sehingga mencecah RM40 juta. Saya kira sekiranya pihak Kastam menganggap ia boleh dibuat dalam masa serta-merta 2 atau 3 hari, mungkin pihak Kastam dapat membantu untuk memberi tunjuk ajar bagaimana ianya boleh dibuat dalam masa yang singkat. Jadi ini saya rasa menjadikan perbezaan antara pihak MCMC dengan pihak Kastam dari segi pelaksanaannya sahaja. Kerumitan untuk membuat konfigurasi semula bukan hanya kepada pihak pembekal perkhidmatan, malah ejen selaku pihak ketiga. Terdahulu beliau merasmikan Pusat Internet 1 Malaysia P11M, Kampung Tekek, Pulau Tioman, Pahang. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Sharifah Zarah Said Ahmad dan Adun Tioman Datuk Muhammad Johari Hussein. Mesyuarat Jawatan Kuasa Dasar Monetary yang bakal berlangsung minggu depan akan membincangkan kesan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST. Menurut Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zati Akhtar Aziz, mesyuarat itu akan mengetengahkan implikasi GST kepada pertumbuhan negara, perbelanjaan pengguna, aktiviti pelaburan serta inflasi. Ditanya sama ada pelaksanaan GST setakat ini telah meningkatkan kadar inflasi dengan drastik, beliau berkata perkara tersebut sedang dipantau. This is still being monitored, but we are also in an environment where we have lower oil prices and that is offsetting. So this is one of the areas that will be assessed during the Monetary Policy Committee meeting. Beliau yang ditemui media selepas menyampaikan biasiswa Kijang Emas berkata, berdasarkan pengalaman 169 negara yang telah melaksanakan GST atau cukai nilai tambah itu, kesan atau implikasinya hanya ketara pada tahun pertama pelaksanaannya. Lazimnya ia mengambil masa antara 1 hingga 2 tahun sebelum sesuatu cukai baharu itu dapat disesuaikan dan stabil. Ada negara yang dapat menguruskannya dengan lebih pantas dan negara lain memerlukan masa yang lebih panjang. Polis memberi tempoh 2 minggu kepada pesalah trafik untuk menyelesaikan saman tertunggak sebelum ditahan dalam ops warta. Mereka yang berhadapan masalah untuk menjelaskan bayaran saman bagaimanapun boleh berbincang dengan pasukan trafik negeri dan Bukit Aman. Ops warta akan bermula pertengahan Mei. Menurut Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman, Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif, pihaknya mempunyai senarai lengkap terkini pesalah trafik yang mempunyai 1.59 juta waran tangkap.
Ada daripada kesalahan dilakukan sejak 1990. Bagi mengesan pesalah trafik, sekatan jalan dan operasi dari pintu ke pintu akan turut dilakukan. Setengah orang tu ada orang tangkap, dia ni orang-orang yang berada. Ya, they can afford to pay. You're talking about 3,000, 5,000, 10,000, they can pay. But to some, ya, yang mana yang whose income low income earners kan, probably for them 1,000 is a big sum. Bagi memudahkan urusan, kaunter semakan dan pembayaran saman di Balai Polis akan dilanjutkan operasi sehingga pukul 10 malam. Ops roda pula akan dilancarkan dalam tempoh terdekat bagi mengesan pesalah trafik di sekitar kawasan persekolahan. Ia akan melibatkan kerjasama pihak berkuasa dan sekolah serta jabatan pendidikan. Operasi menyasarkan pelajar yang menunggang motosikal ke sekolah. Ibu bapa dan penjaga yang menghantar anak ke sekolah juga akan turut diperiksa. Tindakan tegas akan dikenakan termasuk saman, sita serta memanggil pemilik kenderaan ke Balai Polis untuk disoal siasat. Antara kesalahan kerap dikesan berlaku di kawasan sekolah termasuk menaiki motosikal lebih penumpang, cukai jalan tamat tempoh dan tiada lesen. Pasukan penyelamat terus mempergiat usaha pencarian dengan harapan masih ada mangsa yang terselamat. Remaja berusia 15 tahun ini misalnya ditemui masih hidup walaupun sudah 6 hari ditimbus sisa runtuhan sebuah hotel di Kathmandu. Keadaan Pema Lama dilaporkan stabil. Nasib sama dialami pemuda berusia 28 tahun Rishi Kanal yang ditemui bersama 3 mayat lain 80 jam selepas terperangkap di bawah runtuhan sebuah pangsapuri. Dalam pada itu masih ramai yang terkandas di kawasan pergunungan menanti untuk diselamatkan. Pesawat kecil termasuk helikopter mengalami kesukaran untuk mendarat di kawasan bergunung. Antara yang paling teruk terjejas di daerah Gorkha. Tanah runtuh meranapkan keseluruhan kawasan penempatan. Jambatan dan jalan utama yang menghubungkan perkampungan terbabit juga terputus, melambatkan penghantaran bantuan. Our all properties are lost due to earthquake, our paddy, our animals, our clothes, all are lost, but our government is not providing any help to us. Every day, more than 20 helicopters have been used for rescuing people and delivering relief materials also. That this time also till today is 5th day, still we are evacuating people from the remote area. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB yang mengumumkan bantuan berjumlah $415 Amerika juga akui kerja-kerja menyelamat perlu lebih agresif. Turut prihatin Tabung Kesejahteraan Kanak-kanak Sedunia dan Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-isteri Menteri dan Timbalan Menteri Bakti. Sumbangan berjumlah $150,000 Amerika. Majlis penyampaian sumbangan disempurnakan yang di-Pertua Bakti, Datin Sri Rosmah Mansor yang juga penaung Tabung Kesejahteraan Kanak-kanak Sedunia. Sumbangan disampaikan kepada Duta Besar Nepal di Malaysia, Dr. Niranjan Mansingh Basnat pada satu majlis di Sri Perdana Putrajaya. The United Nations estimates that 1.3 million children need urgent humanitarian assistance, especially water and sanitation, health and medical facilities, education and child protection. Lebih 8 juta rakyat Nepal yang terjejas akibat musibah itu dan sebahagian besarnya kanak-kanak. Kelab Putra 1 Malaysia KP1M pula akan menghantar pasukan perubatan terdiri daripada 25 orang doktor ke Kathmandu. Sementara itu, Kelab Putra 1 Malaysia KP1M akan menghantar pasukan perubatan terdiri daripada 25 doktor ke Kathmandu. Presidennya Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berkata, pasukan itu dengan kerjasama Biro Kebajikan UMNO akan membawa bekalan perubatan, makanan, pakaian dan selimut untuk diagihkan kepada mangsa dan dijangka berlepas esok atau Sabtu. UMNO menolak dakwaan sesetengah pihak bahawa tercetusnya tsunami pengundi Melayu terhadap BN dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Rompin dan Permatang Pau. Sebaliknya, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata,
ia hanya perang saraf pembangkang untuk meraih undi dalam kedua-dua PRK berkenaan. Datuk Seri Hishamuddin selaku Ketua Penyelaras PRK Parlimen Rompin berkata apa yang penting sekarang ialah jentera BN konsisten memastikan pengundi menunaikan kewajipan mereka selasa ini. Pada masa sama, kepimpinan parti turun padang hingga ke peringkat akar umbi. Perlu pula ada tsunami yang menolak. Kita ini perkara-perkara yang dibangkitkan oleh mungkin segelintir mereka yang membuat perang saraf atau cyber dalam PRK di Rompin dan di Permatan Power. Jadi setakat hari ini saya tengok insya-Allah tidak ada tsunami Melayu menolak Barisan Nasional. Proses pengundian awal bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Rompin dapat dilaksanakan hari ini mengikut jadual. Jumlah peratusan pengundi yang keluar menunaikan tanggungjawab melebihi 80%. Untuk laporan penuh perkembangan PRK Parlimen Rompin, kita bersama Ismail Adnan langsung dari Pusat Operasi RTM di Kuala Rompin. Silakan Ismail. Baiklah, terima kasih Wan Lokman dan Nur Rashikin. 4 saluran mengundi bagi proses pengundian awal yang berlangsung seawal pukul 8 pagi menyaksikan 85.1% atau 464 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. 545 pengundi awal berdaftar terdiri daripada 285 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dan 260 pegawai dan anggota polis serta pasangan masing-masing. Pengarah SPR Pahang Safi Taib menyatakan proses pengundian awal berjalan lancar dan diharapkan situasi serupa juga akan berlaku pada pengundian biasa nanti. 2 saluran mengundi iaitu masing-masing satu di Balai Polis Muazzam Shah dan Balai Polis Tekek Pulau Tioman telah ditutup tepat pukul 2 petang. Sementara pusat mengundi di Skuadron 322 TUDM Bukit Ibam dan IPD Rompin ditutup pukul 5 petang tadi. Peti undi pertama yang tiba di IPD Rompin adalah dari Balai Polis Muazzam Shah pada pukul 3.30 petang tadi, diikuti peti undi dari Balai Polis Tekek Pulau Tioman tepat pukul 5 petang. Sementara peti undi dari IPD Rompin sendiri disimpan di lokap pada pukul 5.30 petang dan peti undi terakhir yang tiba adalah dari Skuadron 322 TUDM Bukit Ibam pada pukul 6.30 petang tadi. Kesemua peti undi ini disimpan dengan selamatnya di lokap IPD Rompin dan hanya dibuka untuk pengiraan selepas proses pengundian biasa tamat pukul 5 petang 5 Mei depan. Pada proses pengundian awal ini juga telah melibatkan 16 petugas SPR. Pilihan raya kecil PRK Rompin menyaksikan pertemuan antara calon Barisan Nasional BN Datuk Hassan Arifin dan calon PAS Nazri Ahmad, ekoran kematian penyandangnya Tan Sri Jamaluddin Jarjis dalam naas helikopter di Semenyih Selangor 4 April lalu. Projek naik taraf fasa pertama laluan Persekutuan 12 FR12 dari Gambang Kuantan ke Paloh Hinai Pekan diluluskan menerusi peruntukan RM300 juta yang bakal dilaksanakan selewat-lewatnya September ini. Laluan berkenaan akan diperbesarkan daripada 2 kepada 4 lorong dengan proses tender telah dimuktamadkan. Satu lagi yang dikendaki oleh orang kawasan Rompin ini ialah jalan Gambang ke Segamat. Jalan di Gambang ke Segamat fasa pertama telah pun diluluskan. Proses tender dah dimuktamadkan. Sekarang ni rundingan harga dengan kontraktor sebab bila tender dibuka itu hari ceiling ataupun harga tender lebih tinggi daripada harga ceiling yang diperuntukkan. Dinyatakan juga projek fasa pertama dijangka mengambil masa kira-kira 3 tahun untuk disiapkan. Kementerian juga telah mengemukakan permohonan fasa kedua projek berkenaan dalam rancangan Malaysia ke-11 melibatkan tambahan 100 km jarak laluan untuk dinaik taraf sehingga Segamat Johor dengan anggaran awal keseluruhan projek adalah 1.2 bilion. Pengumuman ini juga menolak dakwaan pembangkang bahawa kerajaan tidak mempedulikan masyarakat Rompin. Tahun ini sahaja, RM10 juta diperuntukkan untuk kerja-kerja menambah baik serta penyelenggaraan jalan-jalan kawasan Parlimen Rompin termasuk Jalan Mendap.
Selepas memperjuangkan untuk memperoleh hak milik tanah dan ladang pertanian, akhirnya hari ini lebih 300 peneroka Felda Kratung 10 dekat Muazzam Shah menerima surat hak milik dalam majlis yang disempurnakan Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob. Malah susah sekarang dengan rumahnya semua kan, memanglah teruk. Tapi makcik pun ada juga rasa perasaan nak keluar tu memang ada kan dah. Tapi tu, kerana ayah mentua suruh balik, paksa balik jugalah. Lebih kurang 30 tahun lah. Duduk di peneroka kata 10 ni, lebih kurang 30 tahun lah baru ni lah menerima grant. Alhamdulillah lah. Berterima kasih pada Perdana Menteri kita kan. Terima kasih lah. Pada kami masyarakat Kedah Kratung 10 menanti negara ni sejak 19 kami masuk di tanah tangan Pedah ni 19 tahun 87. Sampai hari ini makna inilah hari kemuncak bagi kami. Ya, saya mengucapkan terima kasih lah. Difahamkan daripada 43,124 peneroka di negeri ini, 36,567 peneroka telah diberi hak milik. Di Rompin saja 30,635 hektar. 30,635 hektar. Ini bersamaan 9% dari kawasan Felda di Negeri Pahang. Tahun ini saja 3,408 peneroka di Pahang telah menerima surat hak milik, termasuk 2,562 individu yang bakal menerimanya pada bulan depan. Genap sebulan pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan GST, penerangan secara berterusan dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK kepada masyarakat setempat. Tidak mahu kekeliruan berhubung isu berkenaan di Parlimen Rompin yang kini berdepan dengan tempoh kempen pilihan raya kecil PRK, Pusat Aduan Bergerak dibuka pihak kementerian sejak Isnin lalu. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah memaklumkan 2 kenderaan bergerak disediakan bagi menjelajah keseluruhan daerah Rompin termasuk kawasan pedalaman dan luar bandar bagi menjelaskan mengenai GST serta menerima aduan pengguna. Pusat Aduan Bergerak itu kini beroperasi di kawasan Dun Muazzam Shah sebelum menuju ke Dun Tioman dan Dun Bukit Ibam. Sejak memulakan penjelajahannya di Rompin, hanya 2 aduan bertulis diterima melibatkan kesalahan menaikkan harga barangan. Pusat berkenaan dijangka akan menjelajah ke seluruh semenanjung Malaysia menjelang akhir Mei ini. Malah lebih 100 kaunter aduan turut ditempatkan di pasar seluruh negara bagi memudahkan orang ramai membuat aduan. Dengan hanya tinggal 4 hari sahaja tempoh kempen, semua jentera parti bertanding yang berkampung di Parlimen Rompin meneruskan usaha mendekati pengundi berdaftar. Strategi rumah ke rumah diteruskan dalam menyelami masalah yang dihadapi penduduk setempat dengan harapan perkara berbangkit dapat diselesaikan. Saya harap lepas ni Puteri UMNO juga kita akan, kerana beberapa orang yang kita temui di sini mereka adalah berumur Puteri UMNO. InsyaAllah kita akan datang lagi untuk membantu masa ke semasa. Dalam pertemuan bersama penduduk di Kampung Hutan Mencali, Leban Condong, Puteri prihatin meneruskan usaha menghulurkan sumbangan dan menyelami masalah yang dihadapi mereka akan dipanjangkan kepada pihak bertanggungjawab. Sebelum berakhir, sekadar makluman, pengguna jalan raya yang menggunakan Jalan Persekutuan Kuantan ke Johor Bahru dinasihat menggunakan jalan alternatif berikutan jalan berhadapan Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Rompin ditutup kepada semua lalu lintas bermula 8 malam Selasa depan dan pada Selasa depan. Dan visual ini mengakhiri laporan semasa di PRK Parlimen Rompin. Barisan Nasional hari ini melancarkan senjata utamanya iaitu manifesto BN untuk para pengundi menilai sendiri komitmen parti itu di Permatang Pau. Laporan bersama Nurul Husna Buhari dari Kasar Hadramaut, Pusat Bandar Perdah. Terima kasih Wak Lokman dan Syikin di Angkasa Puri. 6 inti parti utama digariskan BN dalam manifesto parti kali ini. Manifesto yang dilancarkan pengarah pilihan raya BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu memfokus komitmen untuk membela nasib penduduk di kawasan parlimen itu yang dahagakan perubahan.
6 manifesto BN merangkumi ekonomi, pendidikan, kesihatan, program kesejahteraan rakyat luar bandar, pembangunan komuniti dan keselamatan. Ketika ditemui media, Datuk Seri Ahmad Dr. Zahid menegaskan bahawa BN tidak akan sekali-kali memungkiri janji. Apabila Teluk Intan telah dimenangi oleh Barisan Nasional, dalam tempoh 9 bulan saja kemenangan di Teluk Intan, Kerajaan Persekutuan telah membuktikan semua aku janji yang telah dibentangkan pada pengundi-pengundi Teluk Intan. Dalam tempoh 9 bulan itulah aku janji yang telah dibuat di Teluk Intan dulu akan juga diterjemahkan pelaksanaannya di Pematang Pauh. Turut hadir pada majlis tersebut pemimpin-pemimpin tertinggi komponen BN. 6 manifesto yang digariskan Barisan Nasional BN bagi PRK Pematang Pauh menjurus kepada keperluan rakyat sebagai golongan sasar. Melalui intipati ekonomi sebagai manifesto pertama, antara lain BN mengkhusus untuk memberi kemudahan pinjaman mikro kredit khas untuk peniaga kecil. Sebuah pusat penjanaan usahawan kecil dan sederhana juga berhasrat ditubuhkan bertujuan mempertingkat bilangan pelibatan belia dalam bidang keusahawanan selain mengusahakan peluang pekerjaan baru kepada golongan berkenaan. Daripada segi pendidikan, manifesto BN antaranya mengusahakan pembinaan sebuah sekolah menengah agama berasrama penuh di kawasan Parlimen Pematang Pauh. Manifesto seterusnya kesihatan meningkatkan keupayaan Hospital Seberang Jaya dan Klinik Satu Malaysia. Manifesto bagi program kesejahteraan rakyat dan luar bandar, 5 komitmen utama digariskan. Ini termasuk pembukaan Kedai Rakyat Satu Malaysia dan Kedai Agro Rakyat Satu Malaysia. Kerajaan BN juga merancang mewujudkan pusat transformasi luar bandar mini RTC di kawasan Parlimen ini. Parlimen mengujakan mereka yang berpendapatan rendah turut berpeluang memiliki rumah sendiri apabila BN berhasrat membina projek perumahan untuk rakyat termiskin PPRT. Di bawah manifesto pembangunan komuniti pula, selain berjanji untuk menambah bilangan pusat asuhan kanak-kanak dan tadika kemas dan menaik taraf kemudahan awam di taman-taman perumahan, BN juga berjanji mengusahakan peruntukan di bawah program tabung penyelenggaraan Satu Malaysia TP1M bagi penyelenggaraan perumahan pangsapuri kos rendah dan kos sederhana. Pembinaan gelanggang sukan komuniti di setiap kawasan DUN juga akan diwujudkan. Mewujudkan program community policing, menambah keanggotaan Jabatan Awam, Pertahanan JPAM, pasukan unit ronda bermotosikal URB dan menambah kekerapan omnipresence pasukan polis di kawasan jenayah digariskan di dalam manifesto terakhir membabitkan keselamatan. Pastinya komitmen berterusan ini sangat-sangat dinantikan masyarakat di Pematang Pauh. Pembangunan masyarakat yang cukup baik, terutamanya daripada golongan-golongan luar bandar dan juga golongan-golongan muda yang mungkin memerlukan kebaikan RTC itu. Alhamdulillah, saya nampak manifesto yang dibentangkan ni sangat bagus, terutama dalam sektor ekonomi lah. Bila dibentangkan, kita akan ada usahawan muda. Macam saya ni usahawan muda. Saya nampak satu perkembangan yang lebih baiklah lepas pada ni. Macam kami ni untuk memasarkan, untuk mencari pelanggan. Memang RTC itu amat bagus kerana dia akan membantu rakyat untuk menjana, orang kata pun menjana ekonomi yang baik. Di samping tu juga kedai rakyat Satu Malaysia juga sebagai satu pilihan rakyat. Peruntukan yang diberikan kepada belia untuk dibina setiap gelanggang, satu DUN, satu sukan, satu gelanggang sukan adalah satu cadangan yang baik untuk memberikan golongan belia ni tempat untuk rekreasi. Kudung kedua-dua belah kaki. Seorang warga emas yang terdesak mendapatkan sebuah kerusi roda elektrik sanggup datang dari jauh untuk bertemu pemimpin nombor 2 negara. Hasrat Makcik Fauziah akhirnya tertunai apabila dapat bertemu mata dengan timbalan Perdana Menteri dalam majlis ramah mesra bersama masyarakat India di Seberang Jaya. Kesempatan itu juga dimanfaatkan Fauziah Abdul Kadir, 53 tahun, untuk memohon bantuan. Meja elektrik. Okey.
sebab bantu ni untuk kemudahan saya berniaga. Naik wajan ni sekarang saya dah sakit tangan sangat-sangat. Kalau naik wajan ni kena kayuh dengan tangan. Oh, sekarang nak wheelchair macam ni lah. Saya dah ada, tapi saya nak offer diambil dari sini dari sini nak pergi kena modal yang banyak. Sebab nak sewakan kelas ataupun pusaju. Oh. Jadi saya nak cari di mana duit tu. Fauziah yang sebatang kara menjajah pizza mini dengan motosikal khas amat memerlukan kerusi roda elektrik. Menurutnya, kerusi roda biasa yang digunakannya sekarang perlu ditolak menggunakan tangan dan itu sedikit sebanyak menyukarkan pergerakannya. Sementara itu, masyarakat India di Parlimen Pematang Pauh turut meluahkan rasa kecewa terhadap wakil parlimen berkenaan yang meminggirkan mereka sejak 17 tahun lalu. Sebab kita nak apa-apa ada masalah, kita boleh jumpa yang paling dekat, orang yang paling dekat di sini lah. PKR. PKR. Tak boleh. Banyak lambat acknowledgementnya. Kata apa acknowledgementnya. Surat pun tak ada, apa pun tak ada. Kalau kita pergi tanya apa-apa, dia orang cakap tak ada masalah, inilah, itulah. Banyak lambat. Terang lagi bersuluh. Dan kepada pengundi di Pematang Pauh, Tan Sri Muhyiddin menyeru agar mereka membuat pilihan bijak untuk memilih calon yang mampu memberi khidmat yang terbaik kepada mereka. Beliau meragui kemampuan calon PKR Datuk Seri Wan Azizah Ismail untuk membantu penduduk Pematang Pauh, sedangkan pada waktu sama mempunyai tanggungjawab sebagai wakil rakyat di Kajang. Beliau menegaskan khidmat sebagai wakil rakyat semakin mencabar, apatah lagi jika kedua-dua kawasan terletak jauh antara satu sama lain. Tapi dia sudah jadi adun Kajang di Selangor. Siapa tahu Kajang? Mana Pak Kajang? Selangor. Kadang bertanding lagi Pematang Pauh. Kalau kita jadi wakil rakyat, macam mana mau jaga? Kalau ada 2 rumah mau jaga pun susah. Saya tak mau cerita pasal orang kahwin 2. Nanti ada orang marah saya. Macam mana mau pergi Kajang, lari-lari Kajang, lepas tu ada report sini air banjir, kena pergi sini. Dia pergi sini, Kajang sudah banjir, report. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian ketika berucap pada pertemuan dengan masyarakat India di Seberang Jaya. Menurutnya, calon PN Suhaimi Sabudin adalah wakil terbaik yang mewakili rakyat tempatan dan membantu menyelesaikan masalah mereka. Bukan sahaja membantu pelajar mendapatkan kelayakan akademik, tetapi jihad para guru juga merupakan salah satu kunci utama dalam usaha membasmi kemiskinan. Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan berkata, warga pendidik sebagai ejen pelaksana dan perubahan dapat memainkan peranan demi memastikan usaha melahirkan modal insan yang memiliki minda kelas pertama untuk mengurangkan kadar kemiskinan rakyat. Bila diamanahkan dengan tugas dan tanggungjawab ini untuk kita membimbing anak-anak kita dalam bilik darjah, maka bermula dari situlah tanggungjawab besar yang harus kita pikul dengan rasa insaf dan sedar bahawa kita ada tugas yang maha besar yang harus kita laksanakan ialah untuk membentuk manusia-manusia Malaysia masa depan yang terdidik dengan ilmu pengetahuan dan ada asas-asas agama, akhlak, moral, budi pekerti, nilai, etika yang tinggi supaya mereka dapat menyumbang. Beliau berucap pada Majlis Rahmah Mesra Timbalan Perdana Menteri bersama warga pendidikan di Dewan Besar Universiti Teknologi Mara UiTM. Menurutnya lagi, beliau mahu melihat anjakan besar dalam mutu dan kualiti pendidikan menerusi pelan pembangunan yang digariskan selain pendekatan inovatif dan kreatif. Masuk hari ke-6, kempen menyaksikan suasana agak suram dan hampir tidak berlaku senario perang poster seperti kebanyakan setiap kali pilihan raya kecil. Tinjauan kru RTM di sekitar Pematang Pauh mendapati hanya 2 buah parti yang memasang bendera dan poster.
Di sekitar kawasan Parlimen Pematang Pauh yang merangkumi 3 Dewan Undangan Negeri DUN iaitu Seberang Jaya, Pematang Pasir dan Penanti menyaksikan hanya poster calon Barisan Nasional, BN dan PKR sahaja yang kelihatan walau jumlahnya tidak serancak selalu. Tiada juga poster 2 lagi calon sama ada dari Bebas, Saleh Ishak maupun calon Parti Rakyat Malaysia PRM Azman Shah Osman yang dipasang. Situasi itu memberi tanggapan kepada banyak pihak bahawa kempen melalui pemasangan poster dan bendera pada PRK kali ini agak suram. Juga saudara, pada waktu ini kalau anda dapat lihat dan saksikan di belakang saya, koleksi wangian di restoran Qasar Hadramaut Perda. Juga kami kru dapat merasakan keenakan kismis yang juga didatangkan dari negara Arab. Dengan itu, sekian laporan dari Pematang Pauh. Kita kembali bersama rakan tugas Wan Lokman dan Syikin di Angkasa Puri. Baiklah, terima kasih Nurul Husna. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang menjalani hukuman penjara 5 tahun bagi kesalahan meliwat bekas pembantu peribadinya hari ini memfailkan permohonan semakan. Ia bagi mengetepikan sabitan dan hukuman penjara itu. Notis usul itu yang dilampirkan bersama-sama affidavit sokongan Anwar setebal 9 muka surat difailkan di Pusat Sehenti Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Putrajaya oleh peguam belanya N. Surendran. Dalam permohonan itu, Anwar 67 tahun meminta Mahkamah Persekutuan membatalkan Peraturan 137 Peraturan-Peraturan Mahkamah Persekutuan 1995 untuk mengetepikan keputusan panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan sabitan bagi kesalahan meliwat dan hukuman 5 tahun penjara diputuskan Mahkamah Rayuan. Sebagai pilihan, beliau memohon Mahkamah Persekutuan mendengar semula rayuannya atas meritnya sendiri. 6 lelaki termasuk pasangan anak beranak dan seorang warga Indonesia dihadapkan di Mahkamah Session Alor atas dakwaan terlibat dengan aktiviti keganasan. 6 individu terbabit merupakan sebahagian daripada 17 individu yang ditahan 5 April lalu. Kesemua mereka didakwa berpakat mempromosikan suatu perbuatan keganasan di negara ini antara 30 Januari hingga 5 April tahun ini di Mukim Air Putih Pendang. Tindakan itu bertentangan dengan Seksyen 130G _A Kanun Keseksaan dan satu kesalahan mengikut Seksyen 120B _1 Kanun Keseksaan. Jika disabitkan, boleh dihukum penjara 30 tahun serta denda. Tiada pengakuan dicatatkan daripada kesemua mereka yang diwakili Peguam Cik Sharif Mat dan Muhammad Zainuri Zahir, manakala pendakwaan dilakukan oleh Ketua Pendakwa Kedah Salim Soib. Hakim Rusita menetapkan kes itu disebut semula pada 31 Mei depan dan tidak membenarkan tertuduh dijamin. Polis Kelantan mengenal pasti 4 anggota geng Eva yang melakukan samun bersenjata di negeri itu. Ia selepas penemuan sebuah kereta jenis Estima di Kua Musang malam Isnin lalu. Kesemua suspek berusia lingkungan 20 hingga 45 tahun dan dipercayai berada di ibu negara. Mereka terlibat dalam 9 kes samun di Kelantan dengan kerugian mencecah ratusan ribu ringgit. Siasatan awal mendapati mereka meninggalkan kenderaan yang dipercayai pancit pada malam Isnin lalu selepas digunakan dalam 2 aktiviti samun di Kota Baru dan Kuala Krai. Kumpulan penjenayah ini dipercayai turun ke Kelantan sebulan sekali untuk menyamun rumah mangsa yang telah dikenal pasti. Okey, dia orang punya modus operandi. Pasal apa dia pilih Kelantan? Sebab pointer tu orang Kelantan dan satu. Dan orang Kelantan ni lah buka jalan. Dan mereka ni datang tu balik ke pergi rek. Ya. Dan dia orang ni buat bukannya dalam sebulan sekali kan. Dan sebulan sekali dia buat. Buat apa? Dia jenis reki dulu. Rumah tu dia tengok dulu, pusing keliling dulu. Dia tengok apa semua keadaan okey, lari kat mana semua okey. Line clear, boleh buat. Terbaru mereka melakukan samun di rumah seorang peniaga sayur di Jalan Baung, Pengkalan Cepa melibatkan kerugian lebih RM30,000 dan menyamun kediaman peruncit di Kuala Krai dengan kerugian dianggarkan RM27,600. Kes disiasat mengikut Seksyen 395, 397 Kanun Keseksaan. Geng Eva juga pernah menyamun sebuah rumah di Limau Manis, Kota Baru yang kerugian RM700,000. Datuk Mazlan berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutup Camp Shields 2015 di Pantai Cahaya Bulan.
Hadir sama pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Kelantan, Ibrahim Abdul Ghani. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini meluangkan masa meninjau sekitar kampung baru di Ibu Negara. Lawatan itu disertai beberapa pegawai dan usahawan program tabung ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional. Menerusi catatan Facebook beliau, Datuk Seri Najib berkongsi lawatannya ke bengkel 2H Auto Workshop milik seorang OKU bernama Zaharul. Bengkel ini antara yang mendapat manfaat daripada Tekun Nasional yang disediakan bagi usahawan kecil Bumi Putra, sama ada untuk memulakan perniagaan ataupun mengembangkan perniagaan sedia ada. Beliau juga berkesempatan makan tengah hari di restoran Matahari di Jalan Muda Abdul Aziz. Menerusi entry terbaru, Datuk Seri Najib Tun Razak menzahirkan penghargaan beliau kepada semua pekerja bersempena sambutan Hari Pekerja esok. Perdana Menteri berterima kasih kepada semua pekerja yang telah menyumbang ke arah kejayaan negara. Sambutan Hari Pekerja 2015 peringkat kebangsaan bakal mencatat sejarah apabila julung kalinya diadakan di Sarawak esok. Sambutan bertemakan pekerja sihat, produktiviti meningkat itu akan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching dan dijangka dihadiri 10,000 orang. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam amanat sempena Hari Pekerja menyatakan sumbangan golongan pekerja di negara ini menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di bawah dasar transformasi negara. Tambah Tan Sri Muhyiddin, golongan pekerja yang produktif adalah tunjang utama kepada kejayaan GTP dan ETP. Setakat tahun 2014, lebih 1.5 juta pekerjaan baru sudah diwujudkan dalam pelbagai sektor utama. Tan Sri Muhyiddin juga mahu setiap pekerja sentiasa merebut apa sahaja peluang untuk menjadi tenaga kerja mahir. Mentaliti kelas pertama serta penjagaan kesihatan fizikal dan mental menjadi penentu utama kepada produktiviti golongan pekerja. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah pula menyarankan pejabat awam supaya bertekad dan mengukuhkan semangat dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Ia selaras konsep merakyatkan perkhidmatan awam. Saranan itu dinyatakan dalam ucapan ringkas di laman Facebook beliau sempena Hari Pekerja. Tegas beliau, penjawat awam perlu bekerjasama secara padu, sentiasa bersikap positif dan berintegriti agar setiap pekerjaan yang dilakukan akan diberkati. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh penjawat awam kerana telah memberi komitmen yang cemerlang demi memartabatkan sektor perkhidmatan awam di Malaysia. Menyedari betapa pentingnya pekerja sihat agar produktiviti meningkat, banyak majikan hari ini mengambil inisiatif memperkenalkan program kesihatan di tempat kerja. Antaranya mengadakan kursus motivasi, kelas-kelas berkaitan, aktiviti kesukanan dan yang paling menjadi trending kebelakangan ini tentunya Zumba. Sempena sambutan Hari Pekerja esok, Dilaila Kadir menyediakan laporan berikut. Tahukah anda keselamatan tempat kerja merupakan suatu aspek penting di dalam sesebuah organisasi syarikat? Ia merupakan salah satu tanggungjawab majikan di bawah Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 1994 Malaysia untuk mengambil berat tentang kesihatan dan keselamatan para pekerja ketika bekerja. Akta ini dikawal sedia oleh Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan dari Kementerian Sumber Manusia. Jika asyik bekerja tanpa rehat dan selingan, pastinya ia amat membosankan. Bertitik tolak dari itu, kita lihat hari ini banyak program berkaitan disediakan termasuk senaman. Dia amat perlu dan amat bagus. Ini memudahkan masyarakat untuk bersenam secara ringkas sebab bila kita balik di rumah kita tiada masa untuk membuat exercise. Bagi pihak pekerja pula, ia amat dialu-alukan untuk kebaikan mereka. Syarikat patut mengadakan kelas-kelas yang macam ni sebab dari situ kita berpeluang kan balik kerja terus datang, tak payah nak pergi ke tempat lain. Bagus untuk untuk orang lah, untuk kita semua sebab after work, kalau lepas kerja kita tahu nak buat apa, takkan nak balik rumah, so kita ada masa untuk kita bekerja, untuk workout semua. They mix around, they do exercise together, they talk about fitness, they talk about work ethics, at the same time, cooperate with each other. I think it's very good. Firstly, it keeps them fit, and
it trains them on how to be a healthy person, because when they go back, most of them don't have time. So at least if they do it in the office or at a company level, they are committed to give that time and to do the workout sessions. Bagaimanapun, selain daripada mengikuti program yang dijalankan di tempat kerja, pekerja juga boleh bersenam sendiri di gimnasium ataupun di luar seperti di Taman Tasik dan Padang. Perbezaan indoor dengan outdoor, tak ada beza yang semuanya baik actually. Semuanya okey. So sama ada di luar anda dapat membuat pergerakan dengan lebih. Tapi dengan gym kita banyak kepada spesifik machine. So apa yang kita nampak sekarang, orang akan fokus kepada cardio machine, and then akan fokus kepada toning and also kepada flexibility. So benda-benda ini perlu. Tapi untuk di luar, keselamatan perlu dijaga. Sometimes kita tak tahu di luar mungkin keadaannya tak selamat untuk anda pergi berjoging. Tapi di dalam gym keadaan lebih selamat lah. Seseorang individu akan berasa lebih tenang selepas beriadah dan ia merupakan satu perkara yang patut dilakukan oleh orang yang bekerja di dalam persekitaran yang bertekanan tinggi. Justeru, kesemua badan kerajaan mahupun korporat boleh menjadikan program kesihatan ini sebagai Key Performance Indicator KPI. Kesibukan dalam tugas seharian bukanlah alasan untuk tidak bersenam. Hanya dengan 20 minit sehari mampu memberikan suatu perubahan. Sesuai dengan tema Hari Pekerja tahun ini, pekerja sihat produktiviti meningkat. Marilah kita meningkatkan mutu pekerjaan dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Lila Kadir untuk TV1. Perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka mampu menyumbang 25% kepada jumlah ekspor negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Mustafa Mohamad, setakat ini PKS menyumbang 17% kepada keseluruhan ekspor Malaysia. MITI katanya telah menjalankan pelbagai inisiatif tahun lalu, antaranya pameran tahunan perusahaan kecil dan sederhana SMIDEX 2014 bagi membantu meningkatkan akses pasaran PKS tempatan. Promosi ekspor lah, ekspor promotion. Dan kita oleh kerana ASEAN ni juga pasaran yang besar, kita selain dari China, ASEAN merupakan, kalau campur China dengan ASEAN ni, itu sebab almost 40%. 40% daripada trade kita adalah dengan negara China dan negara-negara ASEAN. Maka SME kita harap akan dapat menembusi pasaran ASEAN. Beliau berkata demikian pada sidang media pelancaran laporan MITI 2014. Menurut laporan tersebut, perdagangan Malaysia bagi keseluruhan 2014 meningkat 5.9% menjadi 1.45 trilion ringgit berbanding 1.37 trilion ringgit tahun sebelumnya. Lebihan dagangan negara kekal tinggi pada 83.1 bilion ringgit dengan jumlah ekspor berkembang 6.4% kepada 766.13 bilion ringgit, manakala import berjumlah 766.13 bilion ringgit. Petronas Gas Berhad PGB memperuntukkan perbelanjaan modal capex sebanyak 5 bilion ringgit untuk tempoh 5 tahun bermula 2014. Daripada jumlah itu, 35% akan digunakan tahun ini bagi 2 projek terminal gas asli cecair LNG dan projek unit pemisahan udara ESU di Pengerang, Johor. The regas we have actually 2 tanks. The first tank is with the capacity with the first tank is expected to be on stream by end of 2017. The second tank 6 months thereafter is middle of 2018. And for ESU is actually expected to come on stream by end of 2018. Projek terminal LNG ini yang akan mengandungi unit penggegasan LNG dan 2 unit 200,000 meter persegi tangki penyimpanan LNG dengan kapasiti penghantaran 3.5 juta tan gas asli setahun. Manakala projek unit pemisahan udara akan membekalkan gas industri kepada unit yang beroperasi di Kompleks Bersepadu Pengerang. 2 projek ini akan menjadi prospek pertumbuhan Petronas Gas dalam tempoh terdekat. Industri minyak dan gas di Johor yang pesat berkembang mampu merancangkan pertumbuhan ekonomi negeri itu.
Terbaru, sebuah kapal penyimpanan pesisir Voice Nautica Tembikai dilancarkan syarikat yang tersenarai dalam kumpulan Johor Corporation EA Techniques Malaysia Berhad. Kapal yang diubah suai menjadi unit pemunggahan penyimpanan terapung FSO untuk Vestico Petroleum Sendirian Berhad itu menandatangani perjanjian peruntukan pajakan bernilai $63 juta Amerika. Perjanjian itu untuk tempoh 6 tahun. Bermula pertengahan Mei ini, pelepasan pelayarannya ke kawasan lapangan minyak Tembikai terletak kira-kira 150 batu nautika dari pesisir pantai Kuala Terengganu ini disempurnakan Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin di Pasir Gudang Johor. Kapal tangki 2 lapis ini mampu menyimpan anggaran 300,000 tong minyak dengan kuantiti pemunggahan mencecah 200,000 tong. Ia mempunyai kemudahan penyimpanan pesisir kedua dengan kapasiti 48,000 DWT yang dikendalikan EA Techniques. Masih lagi dengan perkembangan kes doping pemain badminton persorangan Datuk Lee Chong Wei, tidak perlu lagi diperbincangkan atau dihangat isu siapa individu yang membekalkan pil cordyceps. Semuanya dianggap selesai dan biarlah ia menjadi rahsia sebagai menghormati permintaan Datuk Lee Chong Wei. Diasa untuk mendedahkan identiti individu itu, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar tetap menghormati pendirian Chong Wei untuk tidak mendedahkan status individu terbabit walaupun beliau turut mengetahuinya. Ini kerana bagi Khairi, ia bukanlah sesuatu yang disengajakan. Tambahan, Chong Wei telah pun mengambil pil tersebut sekian lama dan sering menjalani ujian doping setiap kali kejohanan. Cordyceps bukan bahan yang diharamkan ataupun yang tidak dibenarkan oleh WADA. Cordyceps adalah satu suplemen herba yang dibenarkan. Cuma dalam kes ini pil itu dicemarkan ataupun dicemar dengan dexamethasone. Menyentuh persoalan sama ada suplemen tersebut perlu diharamkan, Khairi berkata ia tidak perlu memandangkan ia bukanlah sejenis dadah tetapi merupakan herba yang dibenarkan. Person did not intentionally give him dexamethasone. It was determined that that particular batch that was given to him was contaminated with dexamethasone. And you have to remember that dia dah ambil cordyceps ni from that same particular source for many years. And he's been tested many times through those 7 years. Dan tak ada sekali pun dia tersangkut. So this time around, I think when they were grinding the cordyceps, it could have been contaminated. So it's as far as we're concerned, it's an accident. Khairi berkata demikian selepas pelancaran ASEAN Village and ASEAN Unity Run 2015 di Kuala Lumpur. Larian amal tersebut sebagai simbolik mewujudkan keamanan dan keharmonian di dalam negara ASEAN. 10 kategori dipertandingkan yang akan berlangsung pada 9 Ogos depan. Ketiadaan Raja Pecut Negara Muhammad Izzuddin Yahya dan Edwi Edward pada sesi latihan di Bukit Jalil tidak mengganggu persiapan skuad olahraga kesukan C di Singapura Jun nanti. Menurut Jurulatih Olahraga M. Balamurugam, setakat ini segala persiapan berjalan lancar dengan kehadiran atlet olahraga lain termasuk Badrul Hisham Manap dan Nixon Kennedy. Menyentuh mengenai sasaran pingat di Sukan C nanti, Balamurugam belum meletakkan sebarang sasaran namun mengharapkan atlet untuk membawa pulang pingat buat negara. Sekarang atlet yang kita ada pun semua yang atlet yang bermuda. Nixon 20 dan Badrul Hisham dah ada kat sini. Umur dia baru 18. Tahun ni memang mencabarlah untuk persediaan 2017. Nak ikutkan pingat tu 4x1 kalau kita bersungguh-sungguh memang ada. Tapi kita tak tahu warna apa lagi. Sementara itu, sebagai persediaan akhir, atlet akan dihantar untuk menyertai kejohanan olahraga terbuka Perak pada 23 dan 24 Mei ini bagi menguji tahap kecergasan mereka. Menyimpan impian untuk menyaingi idolanya, The Flying Dayak Watson nyambik atlet pecut muda negara Nixon Kennedy bagaimanapun cukup teruja untuk beraksi buat kali pertama di Sukan C Singapura. Dengan persiapan yang cukup rapi, Nixon yakin
akan datang membawa pulang pingat untuk negara. Persediaan setakat ni semua berjalan dengan lancar. Untuk program kos pun okey, kita boleh ikut. Bagi saya tak ada apa-apa masalah. Penampilan sulung di Tamasya Dwi tahunan ini pastinya akan dimanfaatkan sebaiknya atlet dari Sibu Sarawak itu. Selain Nixon, atlet dari Perlis Izzuddin Yahya turut layak beraksi di Sukan C Singapura Jun nanti. Nixon yang bercita-cita mahu memecah rekod 100 meter 10.30 saat yang dilakukan Watson Yambek pada tahun 1998, atlet berusia 20 tahun itu meletakkan sasaran 2 hingga 3 tahun lagi untuk mencapai impiannya itu. Yang bagi saya yang penyambung waris Peling Dayak Watson Yambek tu, bagi saya memang saya punya impian untuk pecahkan rekod dia. Kalau boleh saya akan dalam 2-3 tahun lagi saya akan target pecahkan rekod dia. Kalau boleh saya tak nak ada orang lain pecah. Saya nak saya juga yang pecahkan rekod Iban sama Iban. Persiapan Sukan C Singapura Jun depan, skuad memanah begitu optimis meraih pingat bukan sahaja bagi pasukan lelaki, namun kali ini peningkatan prestasi pasukan wanita sangat positif. Jurulatih skuad memanah kebangsaan Lee Jeo Hyung berkata, prestasi atlet pada kejohanan terbuka Bangkok, Thailand Mac lalu sangat meyakinkan. Selain itu, katanya skuad Sukan C akan berlepas ke Shanghai, China Sabtu ini untuk menyertai kejuaraan dunia yang bermula 5 hingga 10 Mei ini. Kejohanan tersebut bakal menjadi platform terbaik untuk anak-anak buahnya menguji tahap kemampuan mereka sebelum beraksi di Singapura nanti. Sebelum ke Singapura sebagai persiapan terakhir, skuad memanah akan mengikuti program latihan intensif di Korea selama 18 hari bermula 14 Mei. Dan kita SEA Games kita kali ini sebab lelaki kita lama kita dua tim dengan untuk individual kita terus dapat masa. Kali ini pun kita ada target masa dua masa. Dan perempuan pun sekarang ada sikit-sikit ada meningkat dia punya skor. Dan kita cobakan kita masukkan final untuk tim perempuan. Menurut beliau lagi, selain pemanah lama, beliau mempertaruhkan seorang pemanah baru lelaki dan 2 pemanah baru wanita untuk cabaran Sukan Asia Tenggara kali ini. Beliau ditemui ketika sesi latihan skuad memanah elit di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil petang tadi. Kejohanan golf amatur dunia Malaysia, Zaiful Nizam Muhammad Yusof yang turun dengan handicap 4 muncul juara pusingan pertama kejohanan anjuran Perak 2 di Kelab Golf Sungai Long tengah hari tadi. 4 lagi kategori menyaksikan juara layak ke pusingan akhir kebangsaan Oktober depan. 116 pemain berentap di pusingan pertama kejohanan golf amatur dunia Malaysia siang tadi di Kelab Golf Sungai Long. Menariknya, juara pusingan akhir kebangsaan akan mewakili Malaysia ke kejohanan dunia di Antalya, Turki pada penghujung November depan. Bermula seawal 7.45 pagi, pemain dipecahkan kepada 5 kategori iaitu Division A, B, C, D dan E di mana juara setiap division layak ke pusingan akhir kebangsaan di Templer Park Oktober nanti. Dalam Division E, Faridi Yaakob handicap 22 muncul pemenang dengan 62 pukulan net. Sementara Kelvin Chai yang beraksi dalam Division D muncul juara dengan catatan 61 pukulan net. Division C pula diungguli ahli Kelab Golf Sungai Long, Anwar Idris dengan 65 pukulan. 2 lagi kategori menyaksikan saingan sengit dengan juara milik Fakaruddin Abdul Majid, finalis 2012 Durban, Afrika Selatan untuk Division B. Paling dinanti pastinya juara Division A Zaiful Nizam Muhammad Yusof handicap 4 yang membenam 74 pukulan 2 di atas par. Hadiah kepada pemenang disampaikan Ketua Pegawai Operasi Prodo Sales Sendirian Berhad Zahari Husin. Pertamanya peluang kepada kita membuka peluang kepada pemain-pemain amatur untuk menyertai pertandingan yang dikira bertaraf antarabangsa. Pada tahun keempat ni ke final untuk kejohanan dunia akan dilangsungkan di Turki. 3 tahun yang sudah semua final di Durban, South Africa. Itu satu kelainan pada tahun ini. Dan juga kita mempunyai pada tahun ini kita mempunyai siri yang lebih banyak daripada tahun lepas. So tahun ini kita ada 16 siri semuanya. 14 lagi pusingan akan berlangsung selepas ini dengan nilai spring akan menjadi venue seterusnya 21 Mei depan. Baiklah, Nasional 8 disusuli Best 5-10 bersama Dilalah Kadir. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.